Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmoni binti Muhammad Nur, matrik nombor 266971. Saya akan membentangkan tugasan individu GMGM 3053 pengurusan latihan dalam organisasi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya Dr. Nazri bin Baharum. Saya akan membentangkan tajuk tugasan iaitu analisis keperluan latihan bagi organisasi dan individu. Pengenalan. Latihan membawa kepada proses yang lebih baik dan pertumbuhan perniagaan. Latihan tenaga kerja adalah cara yang sangat diperlukan untuk memastikan organisasi berdaya saing. Latihan ialah sebarang inisiatif yang diambil oleh organisasi untuk menggalakkan pekerjanya belajar dan menambah pengetahuan. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi pekerja semasa dan masa hadapan dengan meningkatkan keupayaan melaksanakan tugas agar objektif organisasi dapat dicapai. Latihan membayangkan proses meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan individu. Latihan di tempat kerja menjadikan pekerja lebih mahir dan mengurangkan kemungkinan mereka melakukan kesilapan di tempat kerja. Latar belakang organisasi. Organisasi yang dipilih untuk tugasan ini ialah industri perkilangan. Contoh organisasi atau industri yang dipilih ialah industri makanan. Saya memilih syarikat ABC Sdn Bhd untuk menjalankan kajian analisis keperluan latihan dalam organisasi. Syarikat ABC Sdn Bhd merupakan pengeluar produk minuman segera 3 dalam 1 kopi putih. Syarikat ini ditubuhkan pada 2 Oktober 2013 di Johor Bahru, Malaysia. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan sebagai pengeluar kontrak untuk pemprosesan dan pembungkusan makanan dan minuman pengguna serbuk kering. Bilangan pekerja dalam syarikat ini ialah seramai 100 orang pekerja. Kapasiti pengeluaran mampu untuk masa untuk penghantaran yang agak singkat dan masa yang pantas ke pasaran untuk pembangunan produk dan kitaran perkhidmatan sesuai OEM. Perkhidmatan syarikat ABC Sdn Bhd merangkumi persijilan dan pemprosesan dokumentasi, reka bentuk pembungkusan, formulasi dan pengujian, perolehan bahan mentah dan bahan pembungkusan, pengeluaran pembungkusan masa dan pengangkutan. Analisis keperluan latihan. Untuk menjalankan analisis keperluan latihan, syarikat perlu memastikan organisasi mengupah dan melatih pekerjanya yang terlibat dalam program kawalan kualiti makanan termasuk ujian tetap mengenai isu keselamatan dan pengenalan makanan. Analisis ini melibatkan pengenalan latihan dan juga pembangunan kepada pekerja di sebuah organisasi dan industri makanan dan minuman. Ia juga melibatkan hasil kajian mengenai tahap penilaian dan juga tahap kemahiran seseorang pekerja dalam latihan dan juga pembangunan yang dijalankan ke atas mereka. Selain itu, program pembangunan membawa semua pekerja ke tahap yang lebih tinggi supaya mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang luas dan membantu mengurangkan sebarang pautan lemah dalam syarikat. Kaedah pengumpulan data. Untuk menganalisis keperluan latihan dalam organisasi, syarikat ABC Sdn Bhd telah menggunakan dua kaedah pengumpulan data iaitu soal sidik bertulis dan juga temuduga bersemuka. Kajian ini dijalankan menggunakan tinjauan temuduga dan juga soal sidik yang telah distrukturkan kepada 3 bahagian iaitu untuk mengumpul maklumat tentang pengetahuan mengenai keselamatan makanan, sikap terhadap keselamatan makanan dan juga amalan kebersihan makanan. Kajian ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan asas tentang keselamatan makanan dan amalan pengenalan makanan dalam kalangan pekerja pengeluaran di syarikat ABC Sdn Bhd. Kajian telah dijalankan secara soal sidik dalam bentuk bertulis dan juga temuduga bersemuka di kalangan beberapa orang pekerja yang terpilih, iaitu soal sidik pemilihan seramai 10 orang pekerja pengeluaran dan juga temuduga pemilihan seramai 5 orang pekerja pengeluaran. Soalan tentang pengetahuan keselamatan makanan iaitu kebersihan makanan, simptom penyakit bawaan makanan dan juga patogen bawaan makanan dan amalan pengenalan makanan telah dinilai. Selain itu, soalan mengenai cara memastikan bahan makanan dan bahan mentah bersih atau tidak juga telah dinilai dan juga telah direkodkan. Data telah disusun dan analisis dalam bentuk laporan dan selain itu kajian juga dijalankan sebelum dan juga selepas latihan keselamatan dan pengenalan makanan dilakukan untuk merekodkan data dan juga membuat perbandingan akan kemahiran dan juga ilmu pengetahuan mengenai latihan keselamatan dan juga pengendali makanan oleh pekerja. Dapatan kajian. Sebanyak 10 soalan bertulis telah diberikan kepada pekerja sebelum dan selepas latihan dan juga pengenalan makanan. 5 soalan temuduga juga diberikan kepada beberapa pekerja sebelum dan selepas latihan tersebut.
Berdasarkan kajian yang dijalankan mengenai latihan keselamatan dan pengenalan makanan dalam syarikat ABCC yang berhad, beberapa ulasan telah dibuat. Kita dapat lihat bahawa sebelum latihan dijalankan, hampir kesemua pekerja terdiri daripada berlainan jabatan dan jawatan tidak berkemahiran dan tidak menguasai ilmu mengenai keselamatan dan juga pengenalan makanan. Selain itu, temuduga yang diadakan juga menunjukkan pekerja tidak berapa yakin dengan jawapan yang diberikan sebelum latihan keselamatan dan juga pengenalan makanan diadakan. Di samping itu, kebanyakan mereka juga tidak berupaya untuk menyenaraikan beberapa etika pengenalan makanan dengan betul. Malahan, mereka juga tidak dapat membuat demonstrasi cara membasuh tangan dengan betul mengikut urutan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hasil analisis keperluan latihan. Yang pertama ialah analisis organisasi. Penyertaan tujuan dan visi syarikat, indeks pengurusan sumber manusia, inventory kemahiran, indeks iklim dan indeks kecekapan organisasi boleh digunakan untuk mengumpul maklumat pada peringkat kajian ini. Adalah mungkin untuk menentukan keperluan latihan organisasi serta sebarang isu atau kelemahan yang wujud. Matlamat kajian organisasi ini adalah untuk menentukan sejauh mana latihan yang perlu dan boleh dilakukan oleh organisasi. Yang kedua adalah analisis kerja tugas. Analisis kerja tugas merupakan proses mengenal pasti dan menetapkan hasil kerja yang dijangkakan untuk setiap jenis pekerjaan. Untuk mengenal pasti kerja yang paling berkesan untuk mengarah setiap pekerja tentang cara melakukan yang terbaik dalam kerja, jenis kajian ini mengumpul data secara sistematik dari tempat kerja atau kumpulan kerja. Apabila melaksanakan analisis kerja dalam tindakan, langkah-langkah berikut adalah menjadi utama, iaitu yang pertama menghuraikan dan mengenal pasti peranan dan tugas setiap ahli pasukan yang akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugas, kenal pasti tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan kerja program latihan. Untuk melakukan kerja tersebut, organisasi perlu memikirkan jenis kerja yang sedang dilakukan pada tahap kualiti apa, mengetahui apa bakat, kebolehan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan sesuatu tugas dengan mengkaji huraian kerja. Untuk menjadikan program latihan berkesan, tentukan tugas dan kebolehan yang perlu dipelajari oleh pelatih. Penilaian kerumitan kerja, kepentingan dan komitmen masa adalah perlu. Dan seterusnya adalah membuat perancangan latihan dengan mengutamakan keperluan latihan. Yang ketiga adalah analisis individu. Analisis individu adalah langkah dalam menentukan keperluan latihan pekerja untuk meningkatkan prestasi kerja. Bagi penyela dan pengurus yang berpeluang melihat atau memantau prestasi pekerja bawahan, analisis ini sesuai untuk membandingkan prestasi kerja semasa dengan prestasi kerja yang telah ditetapkan. Sesebuah perniagaan mungkin mengesan sama ada orang kurang berprestasi atau berprestasi tinggi. Laporan perancangan latihan. Menurut PON 1994, latihan merupakan segala usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran tingkah laku kerja yang tertentu. Usaha ini bertujuan memperbaiki prestasi semasa dan prestasi masa hadapan pekerja dengan meningkatkan kebolehan pekerja untuk melakukan tugas-tugas mereka dalam mencapai matlamat dan objektif organisasi. Syarikat ABCC yang berhad telah membuat perancangan latihan melalui Jabatan Sumber Manusia untuk memastikan semua pekerja di dalam syarikat sentiasa terlatih dalam penyediaan makanan selaras dengan piawaian dan kawalan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kandungan latihan yang dirangka adalah merangkumi kepada jumlah, jenis latihan, kaedah latihan dan juga tahap latihan yang akan diguna pakai di dalam organisasi untuk mencapai kepada keberkesanan terhadap pekerja khususnya. Dalam peringkat ini, pengurus latihan atau jurulatih perlu melakukan persediaan sebelum memulakan latihan. Antara program latihan kepada pekerja yang dirancang oleh syarikat ABCC yang berhad yang melibatkan semua peringkat jawatan ialah melaksanakan dua jenis latihan, iaitu latihan keselamatan makanan dan latihan pengenalan makanan. Persediaan latihan. Latihan adalah pelaburan, bukan kos. Untuk mendapatkan pulangan yang baik atau pelaburan dilakukan oleh organisasi, syarikat ABCC yang berhad perlu meneruskan dengan berhati-hati dan penuh perhatian dalam menyediakan latihan kepada pekerja bagi mendapatkan hasil yang berkualiti dan memuaskan. Hasil analisis keperluan latihan yang teliti akan menjadi tidak memerasakan jika perancangan dan persediaan untuk latihan adalah kurang memuaskan. Begitu banyak kos yang dibayar untuk menjayakan satu program.
Pelbagai kebimbangan dan kesukaran mungkin timbul apabila cuba menilai keperluan latihan sebuah organisasi secara keseluruhan. Untuk menangani kebimbangan dan masalah ini, program latihan organisasi direka bentuk untuk menumpukan perhatian kepada mereka. Oleh sebab itu, jurulatih hendaklah membuat persediaan yang rapi dan teratur agar dapat memberikan pulangan yang boleh diterima oleh perniagaan. Seterusnya adalah matlamat latihan. Matlamat pertama ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran di kalangan semua peringkat jawatan pekerja di dalam syarikat e-bisnes yang berhad. Matlamat kedua ialah untuk memberikan pendedahan kepada pekerja terhadap proses kerja yang mementingkan keselamatan dan meningkatkan standard prestasi. Matlamat ketiga ialah untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada semua pekerja syarikat e-bisnes yang berhad untuk meningkatkan mutu kerja dalam mencapai matlamat organisasi. Matlamat yang keempat ialah untuk melahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi dalam proses pengendalian makanan seiring dengan keperluan semasa organisasi. Matlamat yang kelima ialah untuk mencapai kecemerlangan syarikat dalam jangka masa yang panjang. Objektif latihan. Objektif yang pertama adalah melaksanakan analisis risiko makanan, aktiviti pencegahan dan pengurusan. Objektif kedua, menggunakan penilaian risiko dan strategi pengurangan risiko. Objektif ketiga ialah mengurangkan pendedahan pengguna kepada risiko yang diketahui dan kemungkinan risiko yang muncul. Yang keempat, menggunakan sistem pengurusan dan kawalan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan produk makanan, juga dalam konteks pengeluaran, pengedaran dan sistem catering untuk makanan individu dan komuniti. Objektif seterusnya menilai dasar pengurusan risiko dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kaedah penyiasatan saintifik dan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah dalam pelbagai bidang keselamatan makanan. Kaedah latihan. Terdapat pelbagai senarai teknik latihan yang biasa digunakan dalam melaksanakan sesuatu program. Adalah penting untuk menyedari bahawa terdapat bukan hanya satu cara untuk menjalankan sesi latihan. Jurulatih dan fasilitator akan diberikan perkhidmatan yang lebih baik dengan menggunakan pelbagai strategi pelajaran bagi memastikan persekitaran pelajaran sentiasa segar. Antara teknik yang digunakan oleh syarikat e-bisnes yang berhad bagi mengaplikasikan latihan ini ialah: yang pertama adalah teknik syarahan. Syarahan adalah kaedah yang sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila jurulatih perlu menyampaikan ilmu kepada khayalak, teknik ini adalah pilihan terbaik. Jurulatih akan menyampaikan maklumat latihan kepada peserta melalui ucapan. Penggunaan teknik syarahan juga boleh disesuaikan dengan sebarang topik yang akan disampaikan. Selain itu, jurulatih yang terlatih mungkin dapat memberikan impak yang besar kepada pembelajaran kaki tangan dalam syarikat. Teknik kedua yang sesuai digunakan adalah teknik simulasi. Kaedah ini sangat sesuai digunakan oleh syarikat e-bisnes yang berhad untuk melatih peserta tentang bagaimana mengendalikan satu peralatan yang akan digunakan di tempat kerja. Peralatan yang digunakan mungkin boleh menimbulkan bahaya sekiranya tersalah guna semasa membuat latihan. Oleh yang demikian, teknik simulasi dipraktikkan di dalam latihan. Sebagai contoh, sedianya alat direka yang menyemai alat yang betul-betul digunakan di tempat kerja. Peserta akan berlatih menggunakan alat simulasi tersebut. Kelebihan alat simulasi ini adalah selamat digunakan untuk melatih. Tekniknya merangsang interaksi antara pekerja dengan alat yang bakal digunakan nanti dan pengetahuan diperolehi melalui simulasi boleh terus digunakan di dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah teknik perbincangan. Jurulatih akan mengemukakan soalan atau kes secara lisan atau kemudiannya akan meminta peserta berbincang sesama mereka. Selepas pembentangan lisan, jurulatih akan menjemput para peserta untuk membahaskan subjek atau kes. Kajian kes, tayangan video dan seumpamanya boleh digunakan bersama dengan teknik ini. Faedah menggunakan teknik perbincangan ini ialah menggalakkan komunikasi berbagai hala. Selain itu, peserta boleh menyampaikan fikiran dan perasaan mereka dan juga merangsang pelibatan semua peserta yang mana peserta merasakan diri mereka turut dihargai sepanjang latihan tersebut. Tempoh pelaksanaan latihan. Syarikat e-bisnes yang berhad telah menetapkan untuk melaksanakan dua jenis latihan, iaitu yang pertama latihan keselamatan makanan dan yang kedua adalah latihan pengendalian makanan yang melibatkan semua peringkat jawatan dalam organisasi. Tempoh latihan yang disarankan adalah selama 3 hari bagi satu jenis latihan untuk menjimatkan masa dan juga kos yang perlu ditanggung oleh syarikat di samping memastikan kefahaman peserta mengenai kandungan latihan serta kelancaran program.
Seterusnya adalah kumpulan sasar. Kumpulan sasaran bagi latihan ini melibatkan pekerja di syarikat ABC yang berhad di semua peringkat jawatan bermula daripada operator sehingga pangkat pengurus. Latihan seumpama ini wajib pada mana-mana pengendali makanan seperti yang dinyatakan oleh Peraturan Kebersihan Makanan 2009 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kawalan ini menyatakan bahawa semua pengendali makanan wajib mengambil kursus pengendalian makanan dan faham mengenai kawalan tersebut. Selain itu, latihan ini disarankan kepada mana-mana industri dan juga syarikat terlibat dengan industri makanan seperti syarikat ABC Sdn Bhd. Ia sesuai bagi memberi kesedaran dan kefahaman berkaitan asas kebersihan makanan dan mengelak daripada jangkitan wabak makanan berbahaya. Seterusnya adalah pembelanjaan latihan. Bagi kos pembelanjaan latihan yang akan dilaksanakan oleh syarikat ABC Sdn Bhd untuk melaksanakan dua jenis latihan iaitu latihan keselamatan makanan dan latihan pengendalian makanan memerlukan perancangan terperinci supaya kos yang dikeluarkan adalah efektif dan tidak berlaku pembaziran. Anggaran pembelanjaan tersebut akan merangkumi aspek-aspek seperti berikut. Seperti kos peralatan aktiviti, bayaran penceraman jurulatih, makan dan minum peserta, sewaan tempat latihan, penginapan peserta jurulatih jika perlu dan perbelanjaan kontingensi. Persediaan diri jurulatih. Sebelum memulakan program latihan, jurulatih mesti bersedia dari segi psikologi dan fizikal. Peranan jurulatih amat besar dalam semua peringkat pelaksanaan sesuatu program latihan. Jurulatih haruslah mempunyai kemahiran dan pakar berkomunikasi bagi membolehkan maklumat disampaikan sepenuhnya semasa latihan dan dapat diterima dengan baik oleh peserta. Seorang jurulatih perlu cekap menguasai pelbagai kaedah teknik pengajaran dan memahirkan dirinya untuk membolehkannya berperanan dengan baik dalam apa jua keadaan ketika mengendalikan sesi latihan tersebut. Persediaan tambahan. Persediaan tambahan yang perlu dilakukan oleh syarikat ABC Sdn Bhd adalah menyediakan bahan-bahan keperluan asas seperti toolkit box kepada peserta untuk memastikan keselesaan mereka semasa menjalani latihan yang diadakan bersama jurulatih. Selain itu, pengurus latihan yang baik akan mewujudkan senarai semak sebelum menjalankan sebarang jenis aktiviti latihan. Penilaian program. Kejayaan program latihan akan dinilai dari segi pencapaian pembelajaran iaitu sebelum dan selepas peserta menghadiri latihan. Penilaian dilakukan dengan menjalankan ujian maklum balas kepada peserta-peserta tentang kandungan kursus setelah mereka selesai mengikuti program latihan tersebut. Perancangan latihan dalam organisasi yang disediakan akan memperlihatkan kepada keberkesanan terhadap pengurusan di dalam organisasi dan juga pekerja yang terlibat akan lebih cekap dalam melaksanakan pekerjaan mereka di samping berpengetahuan luas dan juga berkemahiran yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, keselamatan makanan dan kebersihan makanan adalah penting kerana ia dapat memastikan makanan yang dikendalikan oleh setiap pekerja dan juga dihasilkan adalah selamat untuk dimakan oleh pengguna. Jika keselamatan dan kebersihan makanan tidak dijaga, pengguna boleh menjadi sakit akibat keracunan makanan dan penyakit bawaan makanan tersebut. Perancangan latihan yang dirangka dapat memberi pengetahuan asas tentang keselamatan makanan dan amalan pengendalian makanan dalam kalangan semua peringkat pekerja di syarikat ABC Sdn Bhd. Melalui latihan, pekerja telah diberikan latihan yang khusus mengenai keselamatan makanan dan juga pengendalian makanan yang betul serta mengikut standard kawalan dan piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, analisis keperluan latihan adalah merupakan salah satu aspek yang perlu dititik beratkan di dalam organisasi kerana ianya merupakan keperluan semasa. Di samping itu, kesan latihan tidak hanya memberikan impak kepada organisasi, malahan ia akan memberikan impak kepada pekerja di mana mereka boleh mengadaptasikan dengan keadaan semasa di dalam organisasi dan dapat melahirkan ramai pekerja yang berkemahiran tinggi yang bijak dalam memanfaatkan keperluan dan matlamat organisasi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.